إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله kalapangkanlah hati-hati kami ya Allah وحسن أخلاقنا وآدابنا ya Allah. Kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ya, saya hormati dan semuliakan pengurus dan para pegawai masjid. Yang saya hormati dan semuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu. Seterusnya yang saya hormati dan semuliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa, yang pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang masih lagi Allah taala kurniakan kepada kita untuk kita terus beribadah kepada Allah. Ya, selagi mana Allah memberi umur kepada kita sehinggalah kita harapkan kita beribadah kepada Allah ini, ya, sehinggalah sampai kepada satu waktu Allah noktahkan kehidupan kita dengan sebuah kematian dalam redha Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan lagi pembacaan kitab. Tajuk umumnya ialah Risalah Tauhid karangan Imam Syekh Arsalan Ad-Dimashqi, cuma diletakkan tajuk oleh penterjemahnya ialah Cahaya Kecintaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada pagi ini muka surat berapa kita ya tuan-tuan ya? Tuan-tuan baru dapat buku ya. Kalau sesiapa yang nak dapatkan bukunya, tuan-tuan boleh minta pada Tuan Haji lah, tolong photostat ya, sebab buku ni dah tak dicetak dah. Baiklah, oleh kerana tuan-tuan mungkin baru mendapat kitabnya, saya bahaskan pada awal pengajian kita dahulunya, iaitu fasal yang pertama, syirik yang tersembunyi. Yang ni kita dah bahaskan dan tuan-tuan saya yakin tuan-tuan pun masih ingat. Ya, salah satu daripada kita bahaskan tauhid ini, ada dua bentuk perbahasan tauhid. Satunya dibahaskan oleh ulama usul, ulama kalam. Yang saya yakin tuan-tuan pun sudah faham. Ulama usul ataupun ulama kalam ini, usul di sini merujuk pada usuluddin. Ya, sebab kadang-kadang ada orang yang belajar usul fikih, usul fiqh. Ya, usul ni usuluddin, ulama-ulama yang mahir dalam bidang tauhid. Ulama-ulama yang disebut biasanya dalam perbahasan ilmu kalam, mereka membahaskan tauhid itu dari sudut memahamkan akal kita, agar akal kita tidak terjerumus ke dalam salah faham terhadap bab berkaitan dengan Allah, sehingga membawa diri kita kepada syirik yang nyata. Perbahasan kedua ialah yang dibahaskan oleh ulama-ulama tasawuf. Dan kitab ni adalah kitab tauhid yang dibahaskan oleh ulama tasawuf, yang merujuk kepada perbahasan pada hati kita, agar pada hati kita itu terselamat daripada syirik yang tersembunyi. Saya yakin tuan-tuan pun sudah faham syirik itu ada dua. Satu syirik jali, yang nyata, yang jelas, yang nampak, yang terang. Satu lagi syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang halus, yang kadang kalau kita sendiri pun tak terasa kita telah syirik kepada Allah. Cuma apa bezanya? Syirik yang nyata ni ialah syirik yang membawa kepada kufur, kafir seseorang itu. Tetapi syirik yang tersembunyi ini, dia tidak membawa kepada kufur, tidak membawa kepada kafir, tetapi membahayakan ya jiwa dan hati kita, sehingga kita tidak mampu ya menjadikan diri kita sebagai hamba yang sempurna ya dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan sekalian, cuma mungkin kita terus kepada yang seingat sayanya, pada muka surat 40 tuan-tuan. Kita mula di situlah. Sebab seingat saya kita dah banyak juga kita bahas daripada awal lagi. Muka surat 40
fasal yang seterusnya ialah tauhid yang murni. Ya, tauhid yang murni. Wa kullama wahhatta bana laka syirk. Maka Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala mengatakan, ya, dan kita sama-sama berdoa, wa nafa'na Allah, semoga Allah memberi manfaat bi ulumihi, dengan ilmu beliau, wa yarfa'una, dan Allah mengangkat kerohanian kita bi asrarihi, dengan rasio-rasio ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan, setengah ulama membahagikan ilmu ni pada 3 tahap. Tahap pertama disebut ilmu aqli, ilmu akal, yang saya dengan tuan-tuan diberi akal oleh Allah, dan insya-Allah kita boleh memahami ilmu-ilmu yang kalau kita nak faham. Ada orang dia fokus pada ilmu dunia, ilmu sains. Ilmu dunia ni maksudnya tuan-tuan ilmu yang kita nampak pada zahirnya dunia, tapi kalau kita niatkan untuk akhirat, dia jadi akhirat. Kerana dunia dengan akhirat ni dia satu kelipan mata saja. Yang kadang-kadang benda yang sama, duit RM10, dia boleh jadi dunia, dia boleh jadi akhirat. Duit yang sama, nilai yang sama. Ya tuan-tuan sekalian, kalau kita nak bahagi pun boleh. Duit RM10 kita bahagi, sebahagiannya dunia, sebahagiannya akhirat. Tapi kalau kita nak bahagi dua-dua tu untuk akhirat, contohnya RM5 kita belanja untuk anak isteri kita, RM5 kita masuk dalam tabur masjid. Tapi yang RM5 ni kita belanja untuk anak isteri kita boleh niat lillahi ta'ala, maka dia jadi pada zahirnya nampak dunia. Kita belanja anak kita makan, anak isteri kita bagi beli pakaian dan sebagainya, nampak dunia. Tapi kalau niat lillahi ta'ala, dia jadi akhirat. Apatah lagi kalau kita masuk duit tu dalam tabung, tu nampak sangat dia tu adalah akhirat. Tapi tabung tu duduk kat mana tuan-tuan? Kat akhirat ke kat dunia? Tabung masjid ke masuk-masuk nampak hilang? Tak adalah. Ya, bendanya begitulah tuan-tuan sekalian, ya. Baik, maka ilmu ni ada ilmu al-aqli, ilmu yang kita boleh faham dengan akal. Yang kedua, ada ulama mengatakan ilmu al-ahwal, ilmu yang Allah bagi kita faham dengan hati. Ya. Ada orang ni Allah campakkan, Allah dia panggil apa dengan bahasa lainnya, Allah kurniakan limpahan, ya, kurnia Allah ke dalam hati mereka dengan ilmu yang luas. Dan sebab tu kadang-kadang kita pun pelik tuan-tuan sekalian, ya. Ada ulama-ulama ni, ya, contohnya kita kata Imam Ghazali, dia ni boleh karang 200 lebih kitab. Kalau 200 lebih kitab, 283 tak silap, begitulah setengah ulama mengatakan. Cuba tuan-tuan kira dengan masa kehidupan dia. Berapa tahun dia mula karang kitab? Kalau kira-kiranya dengan umurnya lebih kurang 60-an. Kalau ada seorang ulama tu dia meninggal tak sampai 60, tapi ratusan kitab dia boleh karang. Daripada mana ilmu dia? Allah limpahkan ilmu ke dalam hati dia, dan dia curahkan ilmu tu dalam bentuk penulisan. Itu pun sebahagian sahaja yang dia curahkan. Yang dalam hati dia pada lautan ilmu. Ada satu lagi ilmu dinamakan ilmu al-asrar. Ilmu al-asrar ni ilmu yang Allah bagi melalui singkapan-singkapan dalam diri mereka. Kalau kita cakap bahasa mudah tuan-tuan sekalian, dalam diri kita ni ada roh. Roh ni dia berkemampuan lebih daripada apa yang kita faham. Ya, kerana dia tak mati. Kita tidur, kita yang tidur, roh tak tidur. Sebenarnya diri kita tu sebenarnya yang tidak tidur. Maka ada orang ni diberi ilmu oleh Allah, dinamakan ilmu al-asrar, ilmu-ilmu rahsia tentang ketuhanan, tentang kehidupan, tentang alam ini. Itu dinamakan ilmu. Maka sebab tu kadang-kadang kita sebut, sebelum kita memulakan pengajian kita ni, kita berharap Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita melalui ilmu yang Allah curahkan kepada Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Sama ada ilmu yang Allah curahkan kepada beliau, sama ada ilmu yang Allah beri kepada akalnya, beri kepada hatinya, beri kepada ruhnya, ya, kepada kehidupan yang sebenarnya. Baik, maka beliau mengatakan wa kullama, setiap kali, wa hatta, kamu bertauhid, iaitu kamu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, bana laka, maka akan terzahir bagimu, ya, nampak bagimu dengan jelas asyirk, ya, segala syirik yang tersebut, yang kita nyatakan syirik yang tersembunyi tadi. Maka bererti tauhid ni kita sentiasa memperbaharui, sentiasa memahami, sentiasa menghayati. Bukan kata kita dah bertauhid sudah selesai. Tidak tuan-tuan sekalian, ya. Tauhid ni dia sentiasa bertambah, dia sentiasa bertambah. Sebab tu setengah ulama kata tauhid ni ada berapa tingkat? Ada 5 tingkatan tauhid. Sebab tu kalau tuan-tuan baca Quran, kita baca Quran lah tuan-tuan sekalian, ya. Bukan tuan-tuan, kita semua ni kalau kita baca Quran, kalau kita buat sedikit pemerhatian kepada ayat-ayat tauhid,
Dan salah satu ayat tauhid ni kalau kita nak faham, dia ayat yang menafikan. Kadang-kadang pelik juga tuan-tuan ya. Ayat tauhid ni biasanya dia mula dengan nafi. Contoh, la ilaha illallah. Laisa kamislihi syai'. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kadang-kadang Allah Taala ni dia sebut, kalau tuan-tuan perhati dalam Quran, kadang-kadang pertama saya baca pada tuan-tuan ya, tuan-tuan pun sudah faham, la ilaha illallah. Allah sebut nama je. Kadang-kadang Allah sebut bukan dengan nama dia. Allah sebut dengan, kita nak kata apa ya? Dhamir, kata kepada ganti nama diri dia. La ilaha illahu. Kadang-kadang Allah sebut la ilaha illa anta. Kadang-kadang Allah sebut la ilaha illa ana. Nak kena terjemah ke tuan-tuan ya? Kadang-kadang Allah kata tiada Tuhan melainkan Allah. Kadang-kadang Allah sebut tiada Tuhan melainkan dia. Kadang-kadang Allah sebut tiada Tuhan melainkan anta, engkau. Kadang-kadang Allah sebut tiada Tuhan melainkan aku. Maka perkataan Allah, perkataan dia yang kembali kepada Allah, perkataan engkau yang hanyalah engkau wahai Allah, yang perkataan aku, Allah itu hanya Allah lah yang mampu menyebut aku. Akhir sekali kata ulama ni tahap tauhid. Nanti kita belajar lain kali lah tuan-tuan. Cuma nak bagi tahunya kenapa Imam Arsalan mengatakan setiap kali kamu bertauhid dengan keadaan tauhid yang maqam pertama, tauhid yang maqam kedua, tauhid yang maqam ketiga. Kalau saya sebut sedikit pada tuan-tuan ya, dia minta maaf tuan-tuan, saya sebut, kalau saya sebut sedikit ni jangan salah faham lah. Sebenarnya kitab yang kita baca ni, ada setengah ustaz, ada setengah ulama, dia tidak benarkan kita baca kitab ni kepada secara umum macam ni, secara terbuka, tambah-tambah live ni pula ni ya? Sebab perbahasan dia bukanlah nak kata dia ni dalam sangat, tak ada lah, tetapi dia ni dia bagi tauhid yang maqam yang agak, nak kata maqam tu bahasa Arab tuan-tuan. Kalau ni cerita pasal maqam ni Ustaz ni maqam wali-wali ke apa ni, tak adalah tuan-tuan. Ni kita nak bagi tahu ni dia tahap yang agak tinggi dari segi susunan bahasa dia dan huraian dia. Tapi saya berkeyakinan, kerana kita manusia ni, walaupun tuan-tuan dalam bidang yang berbeza, tapi kecerdikan tuan-tuan, kepintaran tuan-tuan, ataupun kemampuan dalam memahami yang Allah beri kepada tuan-tuan dan kepada kita semua ni sama je. Cuma mungkin kita letak dalam bidang yang lain. Betul tuan ya? Maka orang yang cerdik, dia letak dalam bidang komputer, cerdiklah dia dalam bidang komputer. Orang yang cerdik, dia letak dalam bidang apa? Apa-apa yang tuan-tuan sedia maklum, maka cerdiklah dia. Tapi sebenarnya manusia ni dia tak ada yang bodoh. Tak ada manusia bodoh. Habis yang bodoh tu nampak macam bodoh je tuan-tuan. Kadang-kadang kawan-kawan kita dulu bergurau, engkau ni bodoh lah. Dia bodoh ni tuan-tuan, dia manusia ni dia tak ada bodoh. Cuma ada manusia yang membodohkan diri dia. Boleh ke cakap gitu tuan-tuan? Betul ke ni? Ke lebih kurang juga bodoh juga? Tak ada lah, tak ada. Ya, mana ada manusia ni bodoh tuan-tuan? Allah, Tuhan yang maha sempurna, mencipta manusia ni adalah makhluk paling sempurna di kalangan makhluk-makhluk Allah. Dan salah satu kesempurnaan manusia ni ialah Allah bagi akal. Dan akal ni bukan untuk mencerdikkan manusia, dan memang menggambarkan manusia itu cerdik. Cuma kadang-kadang dia bodohkan diri dia tu, itu cerita dia punya pasal. Jadi kalau kita belajar kitab-kitab begini ni, insya-Allah kita boleh faham Allah, kerana bukan kita yang boleh faham dengan sebenar-benarnya, yang Allah akan bagi kita faham. Cuma ada kadang-kala kita nak cerita ada beberapa perkara yang mungkin tak sesuai secara terbuka, bimbang orang salah faham. Boleh tuan-tuan, saya bawa satu contoh. Salah satu ayat tauhid, ayat mengesahkan Allah dan dalil keesaan Allah yang kita duk cakap ni pasal tauhid ni, ialah surah Al-Ikhlas ya. Yang kita pelik daripada surah Al-Ikhlas itu ialah tidak ada satu pun perkataan ikhlas, tapi surahnya surah tauhid, dan dia juga tidak ada perkataan ya dari segi secara zahirnya, cuma dia merujuk kepada mengesahkan Allah. Apa makna, kenapa surah tu dinamakan Ikhlas? Kerana ikhlas ini adalah menafikan segala-galanya kecuali Allah. Apa makna ikhlas? Ikhlas ni ialah, kalau bahasa Arab dipanggil khalis, bersihkan, nafikan segala benda yang ada dalam hati kita kecuali Allah. Itu tauhid. Selagi mana kita tidak menafikan segala perkara di luar kehidupan ini dan di dalam hati kita ini, maka dia tidak dinamakan tauhid.
Sebab tu kalimah tauhid itu ialah kalimah yang menafikan segala-galanya. Ya, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang kuat kecuali Allah, tiada yang kaya kecuali Allah, tiada yang berkuasa kecuali Allah, tiada yang berilmu kecuali Allah, tiada yang sempurna kecuali Allah. Itu tauhid. Termasuk menafikan diri kita. Kita ni kan ada sedikit harta. Sebenarnya bukan harta kita punya. Bukan. Kita ada kan sedikit kecerdikan. Kecerdikan bukan kita punya. Kita kan ada sedikit kemampuan. Kemampuan bukan kita punya. Habis apa? Milik Allah segala-galanya. Itu tauhid. Saya ulang balik apa yang saya nak sebut dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, huwallahu ahad. Maka kalau kita baca ayat tu sampai akhir, maka tu dia panggil tauhid untuk orang awam. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang esa. Tapi bagi orang yang maqam dia satu, tahap kedua, qul huwallah, katakanlah dia adalah Allah. Dan tiada Tuhan, dia adalah Allah. Siapa Allah? Tuhan. Dia tiada Tuhan melainkan Allah yang mana? Yang esa. Tapi bagi orang dia tak sebut esa pun, kalau sebut Allah pun dia sudah tahu tiada Tuhan melainkan Allah yang esa. Tapi ada yang maqam yang tinggi, qul huwa, katakanlah dia. Siapa dia? Dia hanyalah Allah. Sebab tu kadang-kadang Allah sebut la ilaha illahu. Kan kita baca apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita baca wirid. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Cuma kita sambung. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum, Tuhan kamu, ilahun wahid, Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Siapa dia? Ar-Rahmanur Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Kalau ada soalan tuan-tuan boleh tanya terus lah. Boleh tanya terus. Kalau tak nak tanya akhir pun boleh, nak tanya awal pun boleh. Kita ni ditulis di sininya, kuliah subuh dihadkan sehingga 10 minit selepas waktu syuruk. Waktu syuruk 7:01 minit kan lebih kurang. 7:02 minit. Minta maaf tuan-tuan, 7:02 minit. Jadi 7:05 minit lebih kurang boleh lah ya. Saya setuju. Kenapa? Dia mengaji ni dia tak boleh banyak. Ni dah banyak dah ni tuan-tuan. Betul ya? Ke rasa sedikit? Ni dah banyak. Jadi harap-harap Allah bagi saya dengan tuan-tuan faham. Sebab tu kalau saya baca ayat 2 tadi supaya apa? Kadang-kadang kalau kita nak baca nak bahas bab tauhid ni juga, ayat tadi kita baca qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua kita baca wa ilahukum ilahun wahid. Maka apa beza ahad dengan wahid? Tapi kita terjemah bahasa Melayu kita adalah Allah itu esa. Apa makna esa? Tunggal. Apa makna tunggal? Tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang pada apa? Pada zatnya. Ya, pada sifatnya, pada perbuatannya dan pada nama-namanya. Okeylah, selesailah tuan-tuan. Jadi kenapa dia cakap begini? Sebab kita baru baca teks dia ni, matan dia ni, tak baca syarah dia muka surat 41. Wa kullama, dan setiap kali, wa hatta, kamu mentauhidkan Allah. Jadi menaikkan kedudukan maqam, kedudukan tingkatan tauhid dalam dirimu. Ya. Kemuncak tauhid yang kelima ialah diam. Kemuncak tauhid diam. Kerana diam tu maknanya bila mana berlaku sesuatu kepada kehidupan kita, kita diam. Kenapa? Kerana segala-gala adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Diam tu dengan makna yang banyak lah tuan-tuan sekalian. Okeylah. Allah, ada ulama kata kemuncak tauhid ialah tauhid zat. Ni banyaklah pandangan ulama. Pertama, tauhid af'al, mentauhidkan pada perbuatan Allah. Segala apa yang kita lihat ni berlakunya dengan perbuatan Allah. Tidak ada satu benda yang berlaku yang kita lihat ni, ya, yang tidak di luar daripada perbuatan Allah. Yang saya sedang bercakap, yang tuan-tuan sedang berkelip, dan kita sedang bernafas ni, menarik dan bernafas. Jantung saya dengan tuan-tuan sedang berdenyuk ni. Kan? Kita duduk ni, duduk bersila ke, duduk mana macam mana, kejap-kejap bertukar sana, kejap-kejap kan, bergerak tangan ni. Semua ni adalah perbuatan yang Allah cipta untuk kita. Tidak ada daripada diri kita. Kerana diri kita ni asalnya pun tidak ada. Kemudian Allah adakan kita, dan Allah adakan segala perbuatan yang ada pada diri kita. Maka perbuatan ini sebenarnya dari Allah. Boleh tahu-tahu sekalian ya? Okey, yang kedua dia panggil tauhid sifat. Kemudian tauhid asma
Ataupun kemudian yang akhir sekali tauhid zat. Itu antara pembahagian. Sebab tu ada orang tanya kenapa setiap kali kena tauhid, setiap kali kena tauhid. Maksudnya setiap kali kena naikkan maqam kita dalam bab bertauhid. Baik, bana akan jelas, akan nyata, akan terzahir kepada engkau akan syirik. Baik, muka surat 41 tuan-tuan. Setiap hari, malah setiap detik. Ya, setiap hari, bahkan hari-hari yang kita lalui itu, kita melalui detik-detik waktu. Insan sentiasa dalam proses penyempurnaan. Ya, kita ni sentiasa dalam proses menyempurnakan diri kita. Jangan tanya pula, bukankah kita makhluk? Makhluk ini kan tak sempurna. Ni tuan-tuan ya. Ada satu yang Allah letak kepada diri kita sebagai makhluk ni, iaitu hamba. Siapa kita ni? Makhluk. Makhluk yang kita ni siapa ni? Manusia. Siapa manusia ni? Hamba. Maka apa tugas kita? Kita kena sentiasa melalui satu proses penyempurnaan diri sebagai seorang hamba. Itu maksud dia. Ya. Kita ni makhluk, bila mana makhluk dia lemah, makhluk ni kekurangan, tu kita fahamlah kita. Tapi ada satu benda yang kita kena usaha supaya semakin hari semakin sempurna, menyempurnakan diri kita sebagai seorang hamba. Sekarang ni kalau saya tanya tuan-tuan tanya saya, sama je lah ya. Sekarang ni adakah kita sudah menjadi hamba Allah yang sempurna, yang hanya kepada Allah kita memperhambakan diri, atau sekejap jadi hamba Allah, sekejap jadi hamba? Ada terasa tak kadang-kadang? Kadang-kadang terasa tuan-tuan, aku ni ikut Allah ke dah ikut syaitan aku ni? Ya, tak sabar, cepat marah, kadang-kadang apa, susah nak bertolak ansur, tak redha. Ni ada dalam diri saya, ada dalam diri tuan-tuan ke dah hilang semua dah? Kira okey dah ya. Kira kadang-kadang datang riak, kadang-kadang datang sombong, kadang-kadang datang hasad. Maka selama mana saya dengan tuan-tuan seumpama itu, kita tidak sempurna sebagai hamba kepada Allah. Ya, kerana kalau kita benar-benar memahami bahawa kita tidak lebih daripada hamba kepada Allah, jangan ada riak, mesti sentiasa ikhlas. Ya, hamba kepada Allah kena sentiasa redha. Hamba kepada Allah kena sentiasa rendah diri. Hamba kepada Allah jangan pernah merasai diri itu lebih daripada sesiapa. Yang menjadi masalah kepada syaitan, kenapa dia ni iblis, ya, kenapa dia ni tuan-tuan telah diangkat begitu tinggi. Dia ni kalau kita dengar cerita, memang tak mampu kita nak lawan iblis ni. Dia asalnya jin. Dia beribadah kepada Allah di dunia ni, ya, setengah kata 1000 tahun beribadah. Ada setengah kata 10,000 tahun. Wallahualam tuan-tuan sekalian, ni riwayat. Kemudian daripada situ dia diangkat langit pertama. Dia beribadah pada Allah 1000 tahun, diangkat langit yang kedua. Dia ibadah pada Allah 1000-an tahun, diangkat langit ketiga. Ya, kemudian sampai ke langit yang ketujuh, sampai menjadi guru kepada malaikat. Bukan calang-calang ni. Tapi ada satu benda saja pada diri dia, dia rasa dia hebat. Sehingga Allah tanya, apa masalah kamu sebenarnya? Ya, kenapa kamu tak boleh sujud pada Adam di saat aku perintahkan kamu? Dia kata, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Ini masalah dia. Ya, kerana manusia ni bila mana dia rasa dia baik, dia telah tidak sempurna lagi sebagai seorang hamba kepada Allah. Maka dia terkeluar daripada rahmat Allah. Jadi saya ulang lagi sekali pada tuan-tuan, setiap hari saya dengan tuan-tuan melalui detik-detik waktu sebagai seorang insan yang sentiasa dalam proses penyempurnaan. Justru penghayatan terhadap tauhid disertai dengan proses mujahadah. Ya, kena sentiasa hayati. Saya dengan tuan-tuan sentiasa menyemak tauhid kita, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, disertai dengan proses mujahadah. Mujahadah ni ada kesungguhan. Ya, kerana hidup ni bukan mudah. Barulah kita faham tuan-tuan sekalian apa makna mujahadah. Di saat tuan-tuan nak bangun malam rasa berat, tiba-tiba tuan-tuan bangun juga, maka itulah mujahadah. Di saat kita rasa penat, lapar dan dahaga, tapi kita puasa juga, tu nama dia mujahadah. Tapi di saat rasa lapar, saya tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita tak nak cerita pasal orang, kita cerita pasal kita. Kadang-kadang malu juga kita. Dah puasa separuh hari, dah puasa sunat lah kan. Ni jangan cerita pasal wajib. Kemudian kawan ajak apa? Roti canai banjir kau. Roti canai, sedap ni saya. Sudah. Masa itulah nak pilih.
Kalau memang kita belajar hukumnya ialah kalau kawan kita ajak kena ra'ikan dia. Kita dapat 2 pahala, 1 pahala puasa, 1 dapat roti canai. Tapi sejauh mana kesungguhan kita nak mempertahankan diri kita tu untuk terus berpuasa? Sebab kawan pun dia akan faham lah kan, kawan faham lah kan. Kecuali yang orang bukan kawan kita, dia pun ni kalau kawan lah cakap tengah-tengah lah tuan-tuan, minta maaf lah, kita makan lain kali lah. Ini sup kepala ikan ni, tak apalah lain kali lah, sebab saya puasa, minta maaf lah. Nak mempertahankan tu bukan mudah. Itu dia panggil mujahadah. Begitu juga tauhid. Dalam menaikkan makam kita, kedudukan tingkatan tauhid kita, semakin hari semakin murni, semakin nyata, semakin jelas, semakin sempurna tauhid kita, maka perlu kepada mujahadah yang berterusan. Bukan sekejap tidak tuan-tuan. Baik, oleh sebab itulah para wali, para awliya Allah mencontohi para nabi alaihi wassalatu wassalam yang sentiasa meminta ampun kepada Allah. Ya. Saya ada catat sikit tuan-tuan yang saya duduk mengaji tu. Istighfar permulaan, tapi tak sentiasa istighfar tuan-tuan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa beristighfar pada Allah. Ada satu kisah mengatakan bahawa dalam satu majlis yang seumpama majlis satu kuliah pengajian, dalam satu majlis Nabi beristighfar sehingga 70 kali dalam satu majlis. Ya, maka ada dalam satu kitab Imam Ibn Ajibah, ya, kitab tu tajuk dia Mi'rajut Tashawuf ila Haqa'iq At-Tasawuf. Rupa-rupanya saya baca kitab tu tuan-tuan. Saya tuan-tuan tolong doa, saya sedang duk terjemah kitab tu. InsyaAllah kalau itu kita boleh baca sama-sama. Dalam bab taubat, rupa-rupanya para awliya Allah, begitulah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para nabi, setiap perkara mereka ada istighfar. Barulah kita faham, lepas solat kita istighfar. Lepas baca Quran istighfar. Ambil duit masuk dalam tabung istighfar. Kenapa? Kerana rupa-rupanya setiap amalan yang kita buat, kita bimbang terlintas di hati kita, kita yang buat, kita yang rajin, kita yang laksanakan, kita yang pemurah. Maka untuk menafikan perkara-perkara itu sehingga sempurna diri kita dalam bab bertauhid, bahawa segala itu kurnia Allah, segala itu pemberian Allah, segala itu nikmat Allah. Macam saya dengan tuan-tuan sekarang ni boleh duduk dalam masjid ni. Jangan lupa niat iktikaf ni tuan-tuan, awal itu ya, iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Jangan lupa, semua ni nikmat Allah, dan setiap nikmat perlu disyukuri. Gagal dalam mensyukuri nikmat, maka kita akan dikatakan kufur. Maka sebab tu kadang-kadang setiap perkara ni mesti istighfar. Sehingga kan setelah bertaubat itu pun perlu kepada istighfar. Takut-takut taubat yang palsu, taubat yang tak serius ke? Adakah orang tak serius bertaubat? Dalam bahasa Arab disebut taubat nasuh. Baru saja istighfar, keluar dah mengumpat dah. Contoh tuan-tuan sekalian, baru je astagfirullahalazim keluar, ni selipar siapa ni? Dah mengatur dah tuan-tuan. Marah kat tuan ke marah kat selipar? Untuk dia selipar tu letak atas selipar dia kan. Marah dia. Bukan marah kat selipar macam mana Ustaz? Dah selipar kawan tu letak atas selipar dia. Marahlah dia tuan-tuan. Padahal wallahualam, mungkin tuan dia tak letak, mungkin yang turun yang cepat-cepat tadi, nak cepat tadi dia tersepak, selipar dia tercampak ke atas tu. Kita pula marah kat tuan selipar okey je turun tadi. Marah kat siapa sebenarnya? Tak tahu dah marah kat siapa-siapa. Habis memang mengatur kat siapa? Tak tahulah mengatur. Tak tahulah tuan-tuan sekalian. Akhir sekali istighfar. Jadi waktu kita tengok serupa-rupanya nabi-nabi ni, ya, ada satu kali Nabi kata apa dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, Nabi kata wallahi, Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku ni merujuk pada Nabi sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul. Astaghfirullah, aku beristighfar pada Allah, wa atubu ilaihi, 2. Satu istighfar, satu taubat. Fil yaum, dalam satu hari, aksar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan teliti dalam hidup tuan-tuan ni, satu hari berapa kali tuan-tuan buat dosa? Satu hari 70 ada? 70 kali ada? Satu hari Kata tuan tak kisah sangat ni. Sebab setiap dosa kena taubat.
kalau dosa tu besar. Setiap dosa kena istighfar kalau dosa tu kecil. Berapa kali tuan-tuan agak-agak? 70 ada? Ke 100? Saya rasa lah tuan-tuan, kita ni harap-harap, saya rasa taklah sampai 10 kan satu hari buat dosa tak? Rasa-rasanya. Tapi ada tak dosa? Adalah, ada. Ya, mungkin ada dalam satu hari tu kita ada buat dosa. Tapi sampai 10 ke? Rasa taklah sampai 10 tak? Ke lebih? Maknanya kalau 70 lah, maknanya daripada pagi sampai petang mesti buat dosa ni. Campur malam sikit-sikit, campur-campur 70. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, adakah dia buat dosa sampai 70 kali sehingga dia dalam satu hari satu malam beristighfar dan bertaubat 70? Jadi istighfar apa kat situ, taubat apa kat situ? Barulah kita dapat rupa-rupanya taubat ini dia bukan sebab dosa sahaja. Tapi salah satu taubat sebab tak sempurna melaksanakan tuntutan Allah. Itu juga dikatakan mesti bertaubat. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Oleh itu, sebab itulah para wali Allah mencontohi para Nabi. Baik, Rasulullah SAW sendiri meminta ampun kepada Allah pada setiap hari sebanyak 100 kali. Dalam hadis yang lain, mi'ata marrah. Dia ada dua hadis. Satu hadis mengatakan sab'ina marrah, aksar, lebih daripada 70 kali. Ada satu hadis yang lain, Nabi kata mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam Nabi bertaubat kepada Allah. Ia sudah tentulah bukan sekadar melafazkan kalimah istighfar sahaja, tetapi turut dengan penghayatannya sesuai dengan kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, rohani insan, ya kita ni ada roh tuan-tuan sekalian yang sempurna, terus meningkat daripada satu martabat kepada satu martabat dalam perjalanan al-qurbu ilallah, perjalanan kita dalam kehampiran kepada Allah. Tuan-tuan, perjalanan hidup ni ada dua. Satu perjalanan daripada dunia ke akhirat melalui alam barzakh, satu lagi perjalanan hati kita kepada Allah. Macam kita cakap lah tuan-tuan ya, kalau kita kata yang saya dengan tuan-tuan menghadap kiblat tu, itu kiblat apa tu? Itu kiblat jasad. Ni kena pastikan menghadap kiblat. Solat ni menghadap kiblat. Itu kiblat jasad. Hatinya Allah. Bukan hati tu Kaabah juga. Ya, Kaabah tu kiblat jasad. Hati Allah. Jangan hati pun Kaabah juga. Ke dalam hati tu Kaabah dalam hati. Tak ada. Samalah di sini. Tuan-tuan sekalian, jadi perjalanan jasad daripada dunia Allah bawa ke alam barzakh, daripada alam barzakh Allah bawa ke akhirat dan Allah ganti jasad lain, itu perjalanan jasad. Ada satu lagi perjalanan hati. Hati ni mesti berjalan dalam mentaqarrub, orang kata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika rohani insan sampai ke peringkat yang lebih tinggi, maka peringkat yang di bawahnya adalah suatu kerendahan dan selaput keakuan yang perlu kepada istighfar. Maka semakin hari kita meningkatkan kerohanian kita kepada Allah melalui jalan tauhid, maka semakin tinggi kerohanian kita. Dan maknanya sebelum ni kita berada dalam keadaan ketidaksempurnaan diri kita itu. Sebelum kita meningkat kepada kesempurnaan, maka di bawah tu adalah suatu perkara yang menjadi kekurangan yang perlu kita beristighfar. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Saya nak sebut dalam bahasa yang bagaimana tuan-tuan. Kalau saya bahas dari sudut tauhid nazari yang pernah kita baca dulu. Tauhid nazari ni ialah tauhid yang memahamkan akal kita tentang Allah. Rupa-rupanya banyak akal kita tersalah faham tentang Allah. Maka kita belajar, jernih akal kita, murni akal kita. Satu, selesai. Maknanya selama ni akal kita berselaput dengan kekurangan-kekurangan dalam memahami Allah, sedangkan Allah tidak ada yang kekurangan. Tapi bila mana akal kita sudah jernih murni, kita kena bawa pula tauhid kita kepada hati, kerana tauhid itu di hati, bukan di akal. Kerana bila mana akal itu salah faham, hati pun mungkin akan salah pegang. Boleh tuan ya? Kalau akal sudah tak sempurna faham tentang Allah, maka pegangan itu tidak sempurna. Maka setelah kita dah bebaskan akal kita daripada
pegangan yang tidak atau faham yang tidak sempurna, maka kita bawa kepada hati kita, maka hati kita pun makin murni, makin bersih, makin meningkat. Maka berarti dulunya kita dalam keadaan memahami Allah, mengenal Allah dengan tak sempurna, itu dosa. Ataupun itu kekurangan yang kita kena beristighfar kepada Allah. Contoh, kita kata kita dah solat tapi lalai, istighfar. Yang tak solat, lagilah tuan-tuan. Yang solat lalai ni pun kena istighfar, yang tak solat. Jadi ada orang dulu dia tak solat, kemudian dia mula solat, maka dia kena istighfar banyak-banyak sebab dosa dia sebelum dia solat tu dia tak solat. Bila mana dia dah solat, dia kena istighfar lagi tak? Kena istighfar lagi kerana solat dia tak sempurna. Itulah dia panggil proses dalam kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab tu dikatakan begini, saya ulang lagi sekali, maka jika rohani insan sampai ke peringkat yang lebih tinggi, maka peringkat yang di bawah itu ada suatu kerendahan dan selaput keakuan yang perlu kepada istighfar. Jadi sebab itulah kata ulama, di akhir zaman ni tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan di akhir zaman, ada dua amalan yang paling tuan-tuan kena pegang. Pertama istighfar, yang kedua selawat. Kenapa istighfar? Kerana sentiasa memohon ampun terhadap kekurangan sebelum ni. Banyak sangat kekurangan. Tuan-tuan macam umur tuan-tuan ya. Tuan-tuan solat masa tuan-tuan umur 15 dengan tuan-tuan solat masa umur 50. Sama tak? Lain dah ya. Dan sekarang umur 60, lagi lain ya. Lagi khusyuk lah sikit tak? Ke makin tak khusyuk ke macam mana? Makin khusyuk tuan-tuan, saya yakin. Dia sebab tu barulah kita rasa macam mana, Allah, terima kasihlah ya Allah, Engkau tambahkan umur aku ya Allah. Kerana setiap kali bertambah umur, dia bertambah matang. Betul ya? Betul kan ni tuan-tuan? InsyaAllah Allah ni dia tambah umur, dia tak tambah umur saja tuan-tuan, dia tambah perasaan dalam hati saya dengan tuan-tuan. Perasaan apa? Makin takut, makin risau, makin bimbang. Sebab bertambah umur, bertambah saat-saat kematian semakin dekat. Batu rasa-rasa tak nak dah solat kat rumah. Betul ya? Umur-umur yang macam kita ni tuan-tuan, kalau dia masih solat kat rumah, memang malang dia tuan-tuan. Minta maaf kita cakap. Samalah saya pun. Tapi saya muda sikit lagi. Bolehlah lagi jarang-jarang. Ya ke tuan-tuan? Tapi kalau umur macam tuan-tuan ni, usahalah macam-macam mana pun, dan minta dengan Allah, ya Allah, kalau boleh Engkau beri kekuatan kepada aku ya Allah, macam-macam mana pun bawalah aku ke rumahmu ya Allah, dan kalau boleh ya Allah, matikan aku dalam rumahmu ya Allah. Ni tuan-tuan, kalau boleh kita mati kat sini. Bila? Masa kita duduk tengah sujud. Hari apa? Hari Jumaat. Waktu apa? Pagi Jumaat tu kalau boleh. Minta tuan-tuan. Ya minta. Alah, kalau tak minta pun mati juga. Baik, minta. Minta apa? Bukan minta mati, minta cara mati. Cara bukan minta mati tuan-tuan, jangan salah faham ni. Jangan minta mati, serah pada Allah dia nak matikan kita bila. Ya, jangan campur tangan benda-benda yang berkaitan dengan itu hak Allah. Tapi kita kenapa pula kalau macam tu, kenapa pula kita minta panjang umur? Yalah tuan-tuan, panjang umur tu sebenarnya simbolik aja. Sebenarnya bukan nak panjang umur, kita nak bertambah ibadah. Betul? Ke minta panjang umur sebab nak kahwin seorang lagi? Tak ada lah tuan-tuan. Ke sebab nak beli rumah sebuah lagi? Tak ada juga. Yang ada ni pun tuan-tuan tak habis dah. Ke tuan-tuan dah tidur semua dah ruang-ruang rumah tu. Tak ada. Yang ada ni pun rasa besar dah. Dulu rasa kecil, masa anak ada 10, sekarang tinggal 2. Ya Allah, tak tahu nak pergi mana dah tuan-tuan. Pak mentua saya tu dah meninggal almarhum. Kampung lah, kampung. Tapi kalau kira kat kampung lah, besar lah rumah tuan-tuan. Ada 8 bilik. Anak perempuan seorang. Tapi sekarang ni balik tak ada orang, sunyi. Nak buat apa dah sekarang? Tak ada. Anak-anak dah kahwin semua dah. Baru kita pun terfikir pada kita. Jadi kita pun nak kejar rumah besar lagi. Tak ada dah tuan-tuan, umur macam ni tak ada dah. Tu salah satunya kita minta, ya Allah, kalau boleh Engkau bawakan aku dalam keadaan aku macam mana pun ya Allah. Aku sakit lutut ke, aku lemah ke ya Allah, Engkau tolong bawa aku ya Allah, datang ke rumahmu ya Allah. Dan kalau boleh ya Allah, Engkau pilihlah aku salah seorang untuk Engkau matikan di rumahmu ya Allah. Dan aku minta ya Allah hari Jumaat ya Allah, di saat aku sujud ya Allah. Tapi paling-paling kurang mati dalam rumah Allah ni pun tuan-tuan, 1001 rahmat. Ni kita nampak yang macam ni
tapi kita dipayungi, diseliputi, diselubungi dengan sejuta rahmat Allah. Inilah tuan-tuan sekalian ya. Allah. Okey dah tuan-tuan. Jadi kita berhenti situ dululah. Baru dapat kitab kan. Dapat kitab. Situ dululah tuan-tuan. Ada soalan ke kalau ada? Kalau ada, kalau tak ada alhamdulillah. Kalau ada. Macam biasa dah ya. Kalau dulu dia ada dalam telefon, ke ada lagi? Tak ada dah. Okey, tak apa. Jadi setakat tu dahulu tuan-tuan sekalian ya. Moga-moga Allah Ta'ala bagi saya dengan tuan-tuan faham apa yang kita bicarakan pada pagi ini, iaitu kita kena dalam salah satu perjalanan hidup saya dengan hidup tuan-tuan, ia kena meningkatkan tahap ketauhidan kita kepada Allah daripada tahap orang awam. Orang awam ni Allah itu esok okay, selesai. Sebab tu kadang-kadang esoknya Allah itu terjerumus juga dia dalam kesyirikan tanpa dia sedar. Tapi kita ni angkat sedikit tauhid kita kepada Allah. Nanti mungkin ke depan nanti ada di hadapan tu ada perbahasan nanti ke depan nanti ya, kalau tak ada saya semak lagi sekali tuan-tuan sekalian ya. Kalau tak ada saya bawa contoh pada tuan-tuan bagaimana ringkasan tingkatan tauhid tu. Tadi saya sebut secara umum pada tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan tolong ingatkan pada saya ya, pada ke depan nanti saya akan sebut bagaimana perjalanan tahap tauhid secara ringkas. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sakit ya.